Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, kali ini cikgu akan sambung unit 4, bahagian 2. Okey, masih lagi dalam bidang 5, insan bermoral, iaitu 5.4, penggunaan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. Untuk standard pembelajaran, pada akhir pembelajaran pada hari ini, diharapkan semua pelajar dapat 5.4.4 mencerahkinkan implikasi penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menggugat kesejahteraan sejagat. 5.4.5 mengekspresikan perasaan apabila menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat dalam kehidupan harian demi kesejahteraan sejagat. Dan akhir sekali 5.4.6 menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat dalam kehidupan harian demi kesejahteraan sejagat. Okey, untuk yang pertama, kita lihat untuk hari ini, implikasi penggunaan dan penyebaran maklumat yang boleh menjejaskan kesejahteraan sejagat. Kita lihat apakah contoh. Contohnya kita ambil di sini, apakah contoh implikasi? Implikasi penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang boleh menjejaskan kesejahteraan sejagat. Mari kita lihat. Pertama sekali kesan dari segi pada diri. Pada diri yang pertama, apa kesan kalau seseorang individu menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat yang menjejaskan kesejahteraan sejagat. Pada diri yang pertama boleh menjejaskan atau menjatuhkan imej dan reputasi diri. Yang kedua, individu tersebut boleh terdedah kepada ancaman keselamatan diri. Maknanya diri sendiri dari segi keselamatan akan terancam. Dan yang ketiga, boleh menyebabkan konflik diri dan pertengkaran. Untuk masyarakat pula, kesan kepada masyarakat, jika sumber dan penyebaran maklumat ni digunakan menjejaskan kesejahteraan, iaitu yang pertama, terpengaruh dengan budaya negatif. Masyarakat akan mudah terpengaruh dengan budaya negatif dan perpaduan dan ketenteraman awam akan tergugat. Menggugat atau menjejaskan perpaduan di kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, boleh menimbulkan konflik dalam masyarakat. Maknanya ada berlaku perselisihan faham ataupun pertelingkahan dalam masyarakat. Pada negara pula, apa kesan dia? Pada negara, risiko dari segi keselamatan di mana maklumat sulit negara mungkin akan bocor disebabkan oleh penyebaran maklumat yang tidak betul lah. Ataupun penggunaan sumber yang dalam menggunakan kaedah yang tidak betul. Yang ketiga, menjejaskan imej dan reputasi negara. Jika contohnya maklumat sulit negara telah bocor, jadi kat situ nampak bahawa negara kita, nama negara kita akan terjejas. Dan yang ketiga, kesejahteraan negara pun akan tergugat. Seterusnya pelajar, mari kita lihat aktiviti pengukuhan A, muka surat 50 buku teks. Di sini untuk pengukuhan A, boleh rujuk buku teks muka surat 50. Ada diberikan, di sini ada peringatan, tukar segera gambar profil anda di aplikasi WhatsApp. Terdapat penggodam yang akan menyalahgunakan profil tersebut. Ingat, jangan guna gambar anda sendiri. Contohnya, tiba-tiba kita dapat mesej ini. Tiba-tiba dapat maklumat ini. Jadi di sini dia bagi contoh petikan ini, netizen X tulis, oh kita kena cepat tukar gambar profil. Nanti ada pihak yang cuba godam. Jom tukar profil kawan-kawan, kita sebarkannya kepada kawan-kawan lain. Netizen Y pula tulis, bahawa bertenang. Kita tak pasti sama ada maklumat ini sahih atau tidak. Kita patut selidik dahulu kesahihan maklumat ini. Jangan tergesa-gesa menyebarkannya. Dan netizen Z pula tulis, saya ikut sahaja. Di sini ada tiga respon daripada individu yang berbeza. Ditulis netizen X, netizen Y dan netizen Z. Jadi soalan di sini yang pertama, apakah tindakan yang patut anda lakukan?
berikan justifikasi anda. Okey, apa tindakan yang patut kita buatlah? Anda ni saya lah. Okey, awak lah. Okey, apa yang patut dilakukan dan berikan justifikasi, itu alasan. Jadi apa yang patut anda lakukan? Okey, di sini ini adalah cadangan jawapan. Okey, kat sini kita tengok yang pertama sekali. Okey, kita tuliskan yang pertama. Ini cadangan jawapan. Okay, saya akan berwaspada dengan maklumat atau mesej yang diterima. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, saya akan memastikan, memastikan kesahihan maklumat tersebut. Okey, kesahihan maklumat tersebut. Okey, bagaimana? Okay, dengan mendapatkan pengesahan daripada pihak berkaitan. Okey, kita dapat maklumat tu daripada WhatsApp kan? Ni contohnya dia kata suruh tukar profil. Jadi siapa yang beri? Ni kita rujuk kepada pihak yang berkaitan iaitu WhatsApp. Dan seterusnya, saya tidak boleh menyebarkan maklumat ini selagi belum dapatkan kesahihannya. Kerana, bagi tahu sebab. Kenapa tak boleh sebarkan maklumat ini? Kerana penyebaran berita palsu ini akan menyebabkan berlakunya penyebaran berita palsu dan menyebabkan orang lain panik. Itu adalah cadangan jawapan untuk soalan yang pertama. Okey, kita lihat pula soalan yang kedua. Okey, bincangkan kesan. Okey, bincangkan kesan jika anda menyebarkan maklumat tersebut sebelum memastikan kesahihannya. Okey, agaknya apa kesan jika kita sebarkan maklumat tersebut tanpa confirmkan betul atau tidak? Okey, di sini ada 3 contoh jawapan. Yang pertama, menyebabkan maklumat palsu dan tidak tepat tersebar. Yang kedua, boleh mengancam keselamatan diri akibat kebocoran maklumat peribadi. Bila maklumat ni viral, bila berita ni kita sebarkan, orang lain pun percaya, jadi semua tukar profil. Jadi boleh mengancam keselamatan lah. Kerana kebocoran maklumat. Dan yang ketiga, menimbulkan kekecohan, kerisauan dan panik dalam masyarakat. Jadi individu yang dapat maklumat ini, yang viral ni, akan rasa panik lah. Tiba-tiba risau dan juga menyebabkan berlakunya kekecohan. Kita lihat pula pengukuhan B, muka surat 51. Kenal pasti tindakan yang wajar dilakukan berdasarkan maklumat yang diterima daripada media sosial. Kita lihat yang pertama. Dia bagi di sini maklumat yang diterima. Adakah perubatan diagnosis sinar X berbahaya? Jadi andaikan anda pesakit yang memerlukan prosedur perubatan. Jadi bagaimanakah anda menggunakan penakkulan moral untuk mengesahkan maklumat rawatan tersebut? Jadi apa yang kita buat jika anda adalah pesakit, apa yang perlu kita lakukan berdasarkan penakkulan moral? Jadi di sini ini cadangan jawapan, saya akan menyelidik maklumat rawatan perubatan tersebut melalui sumber rujukan yang boleh dipercayai seperti laman sesawang yang diiktiraf. Maknanya yang berkaitan dengan diagnosis sinar X lah. Dan mendapatkan pengesahan daripada pihak doktor di hospital. Jadi di sini pihak yang terlibat adalah doktor lah di hospital bagi memastikan kesahihan maklumat tersebut. Maklumat di mana adakah kita diagnosis sinar X berbahaya atau tidak. Bagi yang kedua, apa tindakan yang wajar kita lakukan daripada maklumat diterima daripada media sosial? Jadi isunya adalah kes penipuan melalui telefon dan skim taruhan wang semakin meningkat. Ini berkaitan dengan kes penipuan. Jadi dia tanya bagaimanakah amalan nilai universal? Apa nilai universal yang kita patut lakukan untuk mengelakkan atau mengurangkan berlakunya kes penipuan yang melibatkan penyebaran maklumat. Jadi apa yang nilainya adalah setiap individu patut mengamalkan nilai apa? Yang pertama, nilai rasional. Nilai rasional. Yang kedua, nilai kejujuran. Ada 2 nilai. Jadi di sini, dengan menghayati nilai rasional, seseorang akan boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata akan kesahihan maklumat yang diterima. Selain itu, dengan penghayatan nilai kejujuran, kes penipuan dalam penyebaran maklumat dapat dielakkan. Bagaimana dapat dielakkan?
Okey, dengan bercakap benar, amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Okay, kita lihat yang ketiga. Okey, ini berkaitan dengan waspada dengan setiap berita yang diterima. Okey, ini dalam maklumat yang diterima lah. Okey, bagaimanakah anda mempraktikkan penyataan tersebut dalam penggunaan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat? Okey, maknanya bagaimanakah kita punya amalan seharian di mana kita nak tunjukkan bahawa kita guna sumber dan sebar maklumat demi kesejahteraan sejagat. Jadi, kita tunjukkan. Okay, saya akan berwaspada. So, kat sini amalannya adalah kita kena sentiasa berhati-hatilah dengan berita yang diterima dengan memastikan caranya adalah kita perlu pastikan kesahihan berita yang diterima. Okey, dengan merujuk sumber-sumber yang boleh dipercayai dan tidak akan terburu-buru menyebarkan berita yang tak pasti. Okey, kenapa? Sebab demi menjaga kesejahteraan sejagat. Okey, dan yang terakhir, yang keempat, ini berkaitan dengan waspada panggilan palsu daripada individu yang menyamar sebagai penguat kuasa, scam alert. Jadi sekiranya anda mendapat panggilan tersebut, apakah yang anda lakukan? Berikan sebab. Ini adalah cadangan jawapan. Okey, di sini pertama sekali saya akan bersabar dan bertenang. Bertenang jika dapat panggilan daripada penguat kuasa. Apa-apa pegawai ke tiba-tiba dapat kontak. Sekarang kalau fikir logik, sebenarnya tak ada pegawai yang akan direct call kita sebenarnya. Dan kadang-kadang kita tak pasti sama ada mereka tu pegawai atau penguat kuasa yang sebenar. Jadi first, bertenang dan bersabar. Okay, saya tidak akan mendedahkan maklumat peribadi saya. Jangan sesekali dedahkan maklumat. Apa-apa maklumat yang diminta seperti nombor kad pengenalan, nombor akaun dan sebagainya. Dan peribadi saya, maklumat peribadi, saya akan, ini titik saya tidak akan mendedahkan maklumat peribadi, titik. Saya akan memastikan kesahihan panggilan tersebut. Kita nak pastikan betul ke tak panggilan tersebut dan dengan mendapatkan penjelasan daripada orang yang call tadi tu, orang yang telefon, dengan meminta nama dan nombor kad pengenalan penguat kuasa tersebut. Okey, hal ini bagi memastikan keselamatan diri terjamin dan maklumat diri tidak bocor. Okey, itu adalah cadangan jawapan yang cikgu berikan berdasarkan soalan ataupun latihan pengukuhan A dan B untuk buku teks. Okay, kita lihat latihan untuk unit 4 bahagian 2. Okay, untuk soalan pertama, cikgu ambil yang soalan struktur bahagian A, 10 markah. Okey, maklumat di bawah menunjukkan pesanan masyarakat tentang penggunaan teknologi maklumat. Jadi amalannya adalah amalkan konsep tidak pasti jangan kongsi. Jadi kita ada kempen semak sebelum sebar. Okey, kita lihat pada soalan. A, berdasarkan maklumat di atas, ramalkan kesan penggunaan sumber dan penyebaran maklumat. Ini pembetulan ejaan. Ini adalah tertinggal huruf K. Dan penyebaran maklumat yang menjejaskan kesejahteraan sejagat terhadap, kita lihat terhadap siapa. Yang pertama, diri. Apakah kesan? Apa kesan implikasi terhadap diri? Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, terhadap negara. Di sini ada 6 markah untuk TP4. Untuk setiap satu perlu ada dua huraian lah pelajar untuk dapatkan 2 markah dan 2 markah. Mari kita lihat contoh cadangan jawapan. Kesan macam cikgu dah terangkan tadi dalam slide nota, menjatuhkan imej dan reputasi diri. Dapat 1 markah. Terdedah kepada ancaman keselamatan, lagi 1 markah. Kepada masyarakat pula, apa kesannya? Masyarakat akan terpengaruh dengan budaya negatif, menimbulkan konflik dalam masyarakat. Untuk negara pula, risiko kebocoran maklumat sulit negara dan boleh menjejaskan imej dan reputasi negara. Manakala untuk B, jelaskan perasaan anda jika anda dapat menghayati amalan penggunaan sumber dan penyebaran maklumat dalam kehidupan harian dengan betul. Apa perasaan kita? Jadi untuk ni 2 markah, TP5.
Yang pertama, gembira dan bersyukur. Dapat 1 markah, kita bagi tahu perasaan dan kita huraikan. Bagi sebab kenapa gembira dan bersyukur. Jadi kerana saya dapat menyebarkan maklumat yang sahih dan dapat memberi manfaat kepada orang lain. So, dapat 2 markah di sini. Dan akhir sekali, soalan C. Bagaimanakah anda menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat secara berhemah? Maknanya menggunakan tata cara yang betul. Apakah tata cara yang betul kita guna sumber dan sebarkan maklumat? So, 2 markah. Kena bagi 2 lah. 2 tata cara. Jadi yang pertama, memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum disebarkan. Ini dalam bahagian 1 cikgu terangkan tata cara lah. Ataupun bagaimanakah amalan kita praktikkan dalam seharian. Kita gunakan sumber dan sebar maklumat secara berhemah. Dan yang kedua, mengelakkan diri dari menyebarkan maklumat yang menyentuh isu sensitif. Jadi di sini pelajar akan dapat 10 markah. Dan untuk hari ini, cikgu minta pelajar untuk cuba jawab soalan penilaian A dan B, buku teks muka surat 57. Cuba baca dan fahamkan dan cuba jawab.